Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, samping keluarga, samping orang-orang yang tersayang kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam video sembang-sembang santai ataupun video motivasi santai bersama saya, Faizal Yusof. Kan? Kebelakangan ni saya sebenarnya tak berapa bersemangat, tak kenapa kan saya hilang semangat. Kan? Kadang-kadang saya ingat mungkin saya terlebih kerja katnya kan. Dah sekian lama kerja, jadi hujung-hujung tahun ni kan, bulan 11 ni kan, saya rasa macam tiba-tiba je rasa macam nak rehat kan, penat kan. Saya pun tak tahu lah, selalunya saya ni memang seorang yang proaktif kan. Hari-hari saya tak suka nak buang masa kan, sebab saya berpegang kepada surah Wal-As kan. Sesungguhnya manusia dan kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang berbesar-besar dengan kebenaran dan berbesar-besar dengan kesabaran. Jadi saya tuan-tuan puan, saya ni memang tak suka buang masa kan. Tapi entah kenapa, mungkin sebab saham jatuh agaknya secara berterusan selama 18 hari berturut-turut kan. Jadi saya pun rasa macam lemah longlai lah kan. Tapi tak apalah. Apapun, semalam saya mendapat berita daripada Perpustakaan Negara yang buku tulisan saya, buku Marempit 1 diterima untuk mendapat anugerah Dana Penulis. Jadi alhamdulillah lah, saya bersyukur lah. Saya bersyukur kenapa? Pertamanya saya bersyukur kerana setiap kali bila saya menulis, buku saya akan diterbitkan, ada penerbit yang bersedia untuk menerbitkan buku-buku tu kan. Itu satu perkara lah. Jadi saya bersyukur lah tentang itu. Nombor 2-nya, saya juga bersyukur bila mana buku-buku saya itu tadi diterima pula untuk menerima anugerah Dana Penulis. Jadi ia merupakan satu lagi kebaikan lah, satu lagi petanda yang yang buku yang baik. Bukan hanya saya berjaya dapat menerbitkan buku tersebut, pada masa sama saya juga dapat anugerah daripada buku-buku yang saya tulis tu kan. Buat masa ni dah 2 buah buku lah, buku Buka Masum dan buku Marempit yang mendapat anugerah penulis tu. Alhamdulillah, saya amat-amat bersyukur kepada Allah Taala. Ia sebenarnya jelas menunjukkan yang hasil penulisan saya itu bukan sahaja diterima penerbit kan, tapi pada masa yang sama ia juga diterima oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk diberi anugerah, yang menunjukkan buku-buku itu adalah buku-buku yang baik. Ia menunjukkan yang pada saya lah, ia menunjukkan yang saya boleh kata-kata ataupun benda-benda yang saya sampaikan merupakan benda-benda yang bermanfaat untuk ramai lah kan. Jadi saya tak langsung dia memberikan saya sedikit semangat untuk kembali menulis lah tuan-tuan puan. So alhamdulillah. So hari ini saya nak cerita tentang sambung lagi dalam bab masalah. Bukan apa tuan-tuan puan, saya kadang-kadang bila saya tengok orang menghadapi masalah kan, kadang-kadang masalah tu kecil tuan-tuan puan, tapi dia kecil tu, api yang kecil tu dia boleh jadi besar kan. Dia punya cerita tu kan dekat 10 orang, dekat 20 orang, tapi masalah tidak juga selesai kan. Masalah yang daripada kecil jadi besar sampai objektif yang nak tuju pun dah tak nampak kan. Jadi saya kadang-kadang rasa kesian lah, sebab pada masa saya, pada hemah saya, pada pendapat saya, orang yang menghadapi masalah dan menangani masalah dan dalam satu jangka masa yang lama, dia sebenarnya membuang masa hidup kan. Bila kita boleh pada saya lah, variables masa ni kan, variables masa ni sangat penting kan. Elemen masa ni sangat penting. Jadi kita tak boleh buang masa sesuka hati. Kita tak boleh kata mensia-siakan hidup kita dengan melayan emosi, melayan masalah dengan satu jangka masa yang berpanjangan kan. Mengingatkan masalah yang satu-satu masalah tu selama 6 bulan, selama setahun, selama 2 tahun. Betul. It's a total waste of time. Saya cakap macam ni tuan-tuan dan puan. Masalahnya kan, saya tanya tuan-tuan dan puan lah, masalah yang tuan-tuan dan puan hadapi sekarang ni kecil ke besar? Itu soalan saya kan. Kalau tuan-tuan dan puan ada hutang 2,000, kecil ke besar masalah tu? Tak ada duit nak selesaikan, kecil besar. Ada orang pula dia ada masalah hutang 20,000, kecil ke besar? Ada yang 200,000, kecil ke besar? Ada orang hutang 2 juta kan, masalah tu kecil ke besar? Soalan saya mudah tuan-tuan dan puan. Kalau kata kita hutang RM2,000, kita dah tunggang langgang sampai nak bunuh diri kan,
Sedangkan orang lain hutang 2 juta dia senyum ni tuan-tuan puan. Dia relax je. Apa masalah tuan-tuan puan? Kan hutang 2000 nak apa hijau kepala otak kan, sampai pening kepala, sampai itu ini, sampai dah tak tahu nak buat apa. Kan? Sampai menggigil-gigil nak tidur malam pun tak boleh. Kan? Jadi tuan-tuan puan sedarilah. Dia sebenarnya elemen tu elemen apa, elemen yang sama je. Dia terpulang pada level mana yang kita pandang. Adakah kita pandang di sudut 2000 tu sebagai besar, ataupun ada kita pandang 2 juta sebagai besar. Sebenarnya masalah tu besar tu je tuan-tuan puan. So kita tengok ambil masalah lain pula. Katalah kita ambil masalah kita menghadapi kesakitan. Kita sakit kan? Bila kita sakit tuan-tuan puan, ada orang yang dia cuma sakit perut kan, tapi sakit perut dah 5 hari dia tension. Tapi tuan-tuan puan bayangkanlah orang yang menghadapi leukemia, orang yang menghadapi thalassemia, orang yang menghadapi kanser kan, tahap 5 kan, ataupun orang yang dah meninggal kan. Jadi kalau kita fikir balik tuan-tuan puan, kalau kita hidup ni, dalam hidup ni kita kena selalu buat perbandingan. Buat perbandingan dengan orang yang lebih susah. Dalam hal masalah, kita buat perbandingan dengan orang yang lebih susah. Dalam hal untuk menuju kejayaan, kita buat perbandingan dengan orang yang lebih berjaya sebagai kita punya benchmark, sebagai kita punya KPI. Kan? Jadi, semua orang akan menghadapi masalah yang sama, akan menghadapi set masalah yang sama. Ada orang dia kena masalah duit, masalah anak dia sakit, masalah bini dia lari, masalah rumah dia bocor, masalah kereta dia rosak dan sebagainya. Semua orang akan menghadapi masalah yang sama. Tak ada siapa yang dapat elak, dan kalau dia hidup kat dunia ni dia tak dapat elak daripada masalah-masalah ni. Kan? Setakat ni lah saya tak jumpa satu manusia yang mana kepala dia putus dia boleh hidup gitu tuan-tuan. Tak ada. Adalah hantu yang tak ada kepala yang tengok kat filem tu. Tapi kalau manusia tak ada tuan-tuan. Kalau putus kepala dia mati dah tuan-tuan. Memang confirm mati. Kan? Jadi tuan-tuan, saranan saya, kalau ada masalah pun pandanglah dari sudut yang yang lebih besar. Bandingkan dengan orang yang lebih susah. Kan? Jangan kita banding yang kita rasakan masalah kita yang paling besar dalam dunia ni. Tak tuan-tuan, ada orang masalah lagi besar. Ada orang yang tak makan, yang kebulu kat Ethiopia tu lagi ramai yang kebulu kan. Kita ni hari-hari dapat makan dapat makan nasi dengan telur goreng pun dah cukup baik. Dapat makan nasi dengan kicap pun dah alhamdulillah kan. Sebab kan kalau kita fikir balik di luar sana ramai orang yang tak makan, ramai orang yang mati kebulu dan sebagainya. Kan, saya harap sikit sebanyak apa yang saya katakan ini boleh membawa manfaat lah pada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah sikit sebanyak tuan-tuan saya haraplah cuba atasi masalah tu dengan seberapa saja. Cuba kecilkan masalah tu hingga jadi sekecil-kecil yang mungkin. Kan, jangan besarkan masalah itu. Okey tuan-tuan. Semoga semoga kata-kata saya ini sikit sebanyak bermanfaat. Semoga ia membawa kebaikan kepada tuan-tuan dan puan. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fayusuf signing off. Jumpa lagi. Peace.